Baru-baru ini kan ada seorang ahli ahli Dewan Undangan Negeri Selangor daripada Parti Bersatu telah menyatakan sokongan kepada Amir MB Selangor, Menteri Besar Selangor, dan telah menyatakan sokongan lah. Basically telah menyatakan sokongan untuk menyokong MB Selangor menjadi sebagai MB. Dia macam berlaku dekat pusat sekarang inilah. Baik. Isu kerusi kapar antara punca Rashid Tawar Hati dengan Bersatu. Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Ashari mengakui dia kecewa dengan cara Bersatu melayannya sehingga dia berasa seperti dirinya tidak dipedulikan lagi oleh parti berkenaan. Lebih memburukkan keadaan, bekas pengurusi Bersatu Selangor itu mendakwa perjanjian yang dicapai secara bertulis oleh 3 parti dalam PN dimungkiri. Menjelaskan dakwaan itu, Abdul Rashid berkata menjelang PRU ke-15, Bersatu bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembagian kerusi di Selangor, termasuk Parlimen Kapar. Kerusi Parlimen Kapar itu, kata Rashid, sudah dimuktamadkan diberi kepada Bersatu. Bagaimanapun, semasa mesyuarat akhir penentuan agihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat sebelum itu disebabkan adanya percaturan politik yang tidak sepatutnya, katanya di sidang di Shah Alam. Abdul Rashid yang pernah menjadi ekor kanan PH ketika Bersatu bersama dalam gabungan itu menjadi wakil rakyat terbaru dari PN mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Langkah peguam berusia 70-an itu dianggap mengejutkan kerana sebelum ini hanya ahli parlimen saja yang berpaling tadah untuk menyokong kerajaan. Mengulas lanjut, Ketua Bersatu Kapar itu berkata, dalam mesyuarat tersebut, tiada siapa pun yang mempedulikan hujah-hujahnya. Bahkan mereka mengambil keputusan drastik tanpa memikirkan bahawa Bersatu sepatutnya diberi peluang untuk bertanding di kawasan parlimen berkenaan. Saya cuba untuk mempertahankan kursi Parlimen Kapar daripada diserahkan kepada PAS kerana sudah pasti akan, untuk PRU akan datang dan kemungkinan mungkin sampai bila-bila PAS akan menuntut kursi tersebut. Akhirnya, nanti Bersatu akan kehilangan kursi Parlimen yang berharga dan selamat. Saya juga cuba selaya upaya mempertahankan maruah ketua-ketua bahagian Bersatu yang layak dicalonkan tetapi tidak dipedulikan oleh kepimpinan Bersatu. Ekoran penolakan itu, kata Abdul Rashid, dia dihina dan dikeji kononnya gagal menamakan mereka sebagai calon sebelum akhirnya dipecat sebagai pengurusi Bersatu Selangor. Saya mengambil keputusan drastik kerana saya merasakan diri saya tidak diperlukan lagi oleh Bersatu. Kerusi Kapar asalnya dimenangkan oleh calon PKRPH sejak 2008 dengan majoriti selesa. Bagaimanapun, PAS meletakkan calon Dato' Halimah dan beliau telah menang. Halimah kemudian merampas kerusi tersebut daripada Abdullah Sani dengan perbezaan undi 11,782. Tambah Abdul Rashid, tindakan itu juga didorong oleh rasa kurang senang pihak tertentu sehingga mereka cuba menggerakkan usaha menyingkirkannya. Ini isu dalaman parti. Mungkin ada yang cuba mendapat kuasa lebih dengan bersekongkol untuk menolak saya. Dan untuk rekod ketika ini, tempat Abdul Rashid sebagai ketua tertinggi Bersatu diisi oleh Azmin. Sebelum ini, Abdul Rashid menyatakan rasa tidak boleh senangnya dengan Bersatu apabila ia dipimpin oleh pihak tertentu yang baru sehari dua menyertai parti tersebut. Azmin lah ni, dia sebut tentang Azmin. Walaupun tidak menyebutkan nama, difahamkan Abdul Rashid merujuk kepada Azmin yang juga bekas timbalan Presiden PKR. Dia menyertai Bersatu setelah jatuh kerajaan PH pada tahun 2020, sedangkan Rashid sudah menyertai Bersatu sejak tahun 2017 sewaktu tertubuhnya Bersatu. Menjawab persoalan ini, Muhyiddin Yassin menyatakan mana ada kartel. Kalau ada, dialah Muhyiddin Yassin tempelak Rashid. Waduh, gaduh sudah. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan bahawa badan perhubungan parti itu dikuasai oleh kumpulan kartel. Mengulas dakwaan timbalan pengurusi Bersatu, Abdul Rashid Ashari berkata kumpulan kartel itu punca dia menyokong Menteri Besar Amiruddin Syari. Muhyiddin sebaliknya menuduh Adun Selat itulah sebagai dalang. Tidak ada kartel. Dia kata kartel, mana ada kartel? Parti Bersatu bergerak atas landasan perlembagaan dan peraturan. Dia pun penyandang timbalan ketua Parti Bersatu. Kalau berkartel, kartel dengan dia lah katanya. Alright. Rashid mengatakan sebelum digantikan dengan Muhammad Azmi Ali mendakwa puncuk pimpinan Selangor kini telah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang baru sehari dua menyertai parti. Baik. Kan. Mana datang istilah kartel ni tuan-tuan? Okey, ini nak cerita. Tuan-tuan dengar. Kartel ni adalah satu istilah yang diwujudkan oleh kami di dalam Parti Keadilan Rakyat sewaktu kami pergi melawan Azmin Ali dahulu. Kan, sewaktu kami pergi melawan Azmin Ali dahulu, maka kamilah yang mewujudkan nama kartel ini. Dan mereka yang bersama dengan Azmin Ali,
kami gelar sebagai kartel. Pada pemilihan parti 2018, saya kalah, tim kami kalah, tetapi kami tidak bubar dan tidak pudar. Malah kami terus bersama dengan parti. Kami mengatakan Azmin itu kartel kerana Azmin akan mengkhianati parti. Azmin sudah pun mengkhianati parti sewaktu kami menggelar mereka kartel sebelum lagi 2018. Masuk 2018 kami kata dialah kartel. Dan adalah cerita dia macam mana dia naik daripada menteri besar, naik kepada menteri ekonomi, dan kedudukan ekonomi itu diwujudkan oleh Mahathir semata-mata untuk menguatkan Azmin. Dan Azmin diletakkan di situ kerana Mahathir punya taktik untuk pecahkan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. And bila berlaku kejatuhan, jatuhnya negara pada Februari, Mac 2020, perancangan itu dimulakan oleh Azmin Ali sebenarnya. So bila keluar, masuk ke dalam Bersatu, Zuraidah cabut, Barubian cabut, seorang-seorang 11 orang kartel itu dah mula cabut. Sebab itu ada geng kartel Sarawak, tuan-tuan. Dan kartel Sarawak, saya ni lawan kartel Sarawak. Dia orang dengan kuasa, dengan kedudukan, macam-macam dia cuba kenakan saya dahulu. Daripada zaman sebelum itu sehingga zaman selepas jatuhnya Azmin, kartel-kartel ini masih ada dan alhamdulillah sekarang dia dah tak ada lah. Tapi poinnya mereka ada dekat situ untuk nak pastikan bahawa geng-geng reformis yang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu gugur dan jatuh. Tapi mereka gagal. We are still here. Walaupun kita tak jadi kerajaan pada waktu itu, kita masih kekal bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. We are not going anywhere. Kita di offer, jangan cakap kita tak pernah kena offer, tuan-tuan. Kita kena offer. Tapi saya kata no. Pengkhianat akan dikhianati, saya kata. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri, jangan risau. The rest is history lah. Kan? Dan sebab itu istilah kartel itu sekarang, kalau kita tengok, 6 ahli bersatu ahli bersatu Parlimen telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekarang ini ahli Dewan Undangan Negeri Selangor menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Di dalam parti itu sendiri mereka sebab saya kata Azmin ni dia ada satu perangai. Perangai dia takkan nak berada di bawah orang lain. Kami tahu, kami dah berkecimpung dengan dia dahulu. We know dia punya ambition itu, dia akan sanggup buat apa saja walaupun dia nak pijak backstep, pijak tebuk, bentes kita, sliding tackle kita dan sebagainya, dia tak kisah. Yang penting dia naik ke atas. Yang penting dia berkuasa. Yang penting dia pegang kuasa. The rest tu dia tak kisah, tuan-tuan. Kau jadi ke, kau terbalik ke, kau melingkup ke, yang penting aku naik di atas. This is what happened kepada Adun Selat. Dan juga yang menariknya, rundingan kerusi Halimah Ali itu, kerusi kapal ini, tuan-tuan. Siapa yang memutuskan? Kalau bukan Azmin Ali. Azmin Ali terhutang budi dengan PAS. Azmin Ali ni terhutang budi dengan PAS kerana PAS bersetuju untuk bersama dengan Azmin Ali bagi membentuk kerajaan bersama Muhyiddin Yassin. Dia cerita dia begini sewaktu, terima kasih Diana Anwar. Sewaktu apa orang kata, pada tahun 2015, pada tahun 2015, betul 2015, pada waktu itu sudah mula ura-ura PAS ni nak berpecah dah. Awal masa tu ada UG, 2014 tu dah ada UG. PAS pada masa itu dah mula nak keluar. Hadi Awang mengatakan dia nak bersama dengan UMNO pada waktu itu dan sebagainya. So ada gerakan untuk nak pecahkan PAS, nak bersama dengan UMNO pada waktu itu. Tetapi di dalam PAS tim satu lagi, iaitu tim Tuan Guru Nik Aziz dan juga tim yang bersama Amanah sekarang ini, mereka mengatakan tak boleh, tak nak. Kita kena kekal bersama dengan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Pakatan Rakyat kita kena sama, kita kena kekal. Apa yang berlaku akhirnya kita pun mengetahui bahawa pada awal tahun 2015 Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia. Hujung 2015 Pakatan Rakyat pecah. Dan disebabkan oleh pecah itu, pada waktu itu Azmin, walaupun dah pecah, tapi Azmin masih kata kita perlukan PAS di Selangor.
Rafizi kata tak boleh, kita tak perlukan PAS lagi dah. Kita kena naikkan. Terima kasih Zul. Kita kena naikkan amanah ni. Kita dah tak perlukan PAS. Azmin kata tak, kita perlukan PAS lagi. Masuk 2016, masa itu Rafizi kata kita perlu wujudkan Pakatan Harapan. Pada masa itulah geng-geng kartel ini, 25 orang kalau tak silap saya, menandatangani satu surat mendesak supaya Presiden pada masa itu Kak Wan Azizah meletak jawatan kerana nak menubuhkan Pakatan Harapan. Tapi nasib baik Rafizi masa itu Sultan Agong. Dia dapat surat tu, dia kata tunggu dulu. Dia simpan surat tu sebab masa tu Hari Raya Haji. Terus buat pengumuman, kartel tak boleh buat apa. Tapi mereka terus nak pressure. Tak disangka pada 2018 menang. Tetapi poin saya adalah bagaimana Azmin terhutang budi dengan PAS. Masuk 2018, kita kata kita tak boleh percaya pada Azmin. Azmin ni seorang kita tak boleh percaya. Tapi adalah orang yang masih nak mengekalkan Azmin. Masuk 2018, dia menteri besar. Dia ada dana yang besar. Kita pula tim Rafizi. Rafizi 1 sen apa pun tak bagi kat kita. Tapi tak apalah kan. Sebab kita percaya kepada perjuangan. Kita guna duit sendiri untuk bertanding. Yalah. Kita kalah, tapi kalah kita tak teruk. Dia menteri. Rafizi masa itu tak ada jawatan tau. Tahu kenapa Rafizi tak ada jawatan? Sebab pada masa itu kan dia ada kes. Dia ada kes Bafia. So dia tak boleh bertanding PRU 2018. Tapi dia buat invoke pada waktu itu. Dan kita menang dengan invoke tersebut. Tapi Rafizi tak ada jawatan. What happened? Dia berkuasa. Dia menang. Dia menang parlimen. Dia menang DUN. So dia jadi menteri besar. Tapi dia tak puas hati. Dia naik. Dia pergi jumpa Mahathir. Dia pun naik jadi menteri penuh. Dia buat satu kementerian ekonomi khas untuk dia. We see this story, saya ulang banyak kali dah cerita ni, tapi still menarik kan. Bagaimana dia terhutang budi dengan PAS dan akhirnya di kerusi tersebut, di kerusi kapal, bila PAS minta, kan Halimah Ali minta, Azmin bagi. Kan Azmin bagi. Memang bukan Azmin per se yang bagi, tetapi pimpinan bagi. Atas ni Azmin punya kata-kata. Azmin punya nasihat. Kerana PAS yang banyak membantu Azmin dalam memastikan Pakatan Rakyat tumbang, kan, kerajaan Pakatan Harapan tumbang, PAS lah yang bersama dengan mereka. Sebab itu saya kata PAS hipokrit. Dia kata bila dia berkuasa, haram untuk nak jatuhkan kerajaan yang sah. Tetapi dia yang menjatuhkan kerajaan yang sah. Daripada UG pada tahun 2008, pada tahun 2015, kemudian Pakatan Harapan pada tahun 2020. Itu semua adalah dimulakan antara lain oleh Haji Hadi. Haji Hadi lah culprit kepada ketidakstabilan politik. Dialah culprit. Dialah yang menghendaki perkara itu berlaku. Dia gunalah alasan perlembagaan tak Islam, itu Islam, ini Islam. Tuan-tuan, seolah-olah label Islam ni, pelekat Islam ni dia yang bawa, tuan-tuan. Ini Islam, ni kafir. Ini Islam, tu kafir. Yang ini Islam, tu kafir. Seolah-olah macam tu. Dan masih ada juga orang percaya tu. Kan?